Baik, bersama saya di talian pada hari ini Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik terkemuka yang akan berkongsi pandangan mengenai perubahan lanskap politik di Malaysia iaitu rombakan kabinet pada pagi ini. Baik, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami di Bulletin Bernama. Baik, kita teruskan dengan soalan pertama ya Prof. Rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan menyaksikan 16 perubahan portfolio. Apa pandangan Prof? Ya, lazimnya bila rombakan itu dilakukan sudah pasti ianya menyelusuri apa yang telah dilakukan sepanjang 1 tahun, dan bila mana kita bercakap tentang rombakan, ianya merangkumi perkara yang terbabit dalam soal pengekalan seseorang, kedua gugur, yang ketiga pelantikan baru sama ada muka baru ataupun dibawa semula muka-muka lama untuk mengukuhkan struktur tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana kesemua ini memberikan paparan kepada imej yang mahu dibentuk, termasuk bertukar portfolio kementerian yang menjadi satu kelaziman dalam mana-mana kabinet sekalipun. Jadi apa yang kita lihat hari ini merupakan satu yang dilakukan berdasarkan kepada prerogatif Perdana Menteri di bawah perkara 43 perlembagaan dalam menasihati Yang di-Pertuan Agong ke arah pembentukan sebuah kabinet yang bertujuan untuk membolehkan tadbir urus negara berjalan dengan licin, tersusun lancar, dan barangkali yang lebih signifikan dalam konteks ini adalah memastikan misi nasional Malaysia Madani itu dapat dipertingkatkan dan menjadi lebih ampuh, lebih baik, bersesuaian dengan perubahan dan juga apa yang sedang kita lihat di dalam konteks ekosistem politik, ekonomi sosial tanah air dan juga di peringkat serantau serta global. Baik Prof, dalam hari itu 5 menteri baharu dan 3 digugurkan dalam rombakan kabinet. Apa pendapat Prof? Ya, saya rasakan dengan kehadiran beberapa orang yang dilantik, termasuklah seperti Dr. Zulkifli Ahmad, Govind Sin Dio, kehadiran Datuk Seri Johari Ghani, dan juga bagaimana berubahnya kedudukan YB Steven Sim daripada Timbalan Menteri kepada Menteri, dan juga seorang teknokrat, Datuk Seri Amir Hamzat Azizan, menunjukkan bahawa yang mahu dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana kualitas yang dibawa itu bertujuan untuk membolehkan menggarap serta memberikan maksud dan makna kepada agenda besar kerajaan, iaitu dalam mempamir yang baik. Yang perlu juga mahu dilakukan adalah plan perancangan yang bersifat segera, jangka pendek, sederhana dan panjang, dan dirasakan dengan kehadiran muka-muka baru ini yang ada pengalaman lepas dan juga dengan pertukaran portfolio kepada beberapa menteri, saya rasakan kesemua ini dilakukan bertujuan untuk membolehkan mereka ini dianggap sebagai pasukan Anwar Ibrahim yang mahu bergerak ke hadapan dalam kita menyelusuri perubahan-perubahan yang berlaku. Dan saya percaya dengan latar belakang ketokohan, kewibawaan, kemampuan serta kepakaran berdasarkan kepada pelantikan baru ini, ia boleh membawa satu suluhan sinar kepada apa yang telah kita lihat 1 tahun, dan barangkali pada tahun-tahun berikutnya, pada tahun kedua, ketiga dan keempat, lebih banyak perubahan pembaruan serta reformasi yang mahu dijadikan sebagai agenda itu akan dapat direalisasikan dengan kehadiran beberapa muka baru ini. Baik, Kementerian Komunikasi dan Digital kini dipisahkan kepada 2 kementerian berbeza, iaitu Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Adakah ini menandakan kepentingan digitalisasi diberi keutamaan dalam kerajaan Madani? Ya, kalau kita perhatikan, pendigitalan ini merupakan suatu yang disesuaikan dengan apa yang sedang berlaku di dalam konteks persekitaran global, dengan ledakan teknologi, dengan pembentukan komuniti alam maya, dengan pelbagai urusan dilakukan di atas alam maya. Saya percaya pendigitalan ini penting untuk memberikan satu bentuk kepercayaan, keyakinan bukan saja kepada masyarakat dalam negara tapi juga masyarakat luar bahawa Malaysia sedang bergerak dalam usaha untuk membentuk parameter yang disesuaikan dengan proyeksi ke atas pendigitalan
yang dianggap penting, relevan, signifikan dan juga bersesuaian dengan keadaan kontemporari ataupun semasa. Dalam konteks terkini ini, dirasakan satu kementerian seperti Kementerian Digital ini mampu untuk mendampingi isu-isu yang berkaitan dengan isu digital serta memperkukuh, membaik pulih, menambah baik dan juga melakukan perubahan yang lebih bersifat makro, mikro, bersesuaian dengan tuntutan semasa. Dengan hadirnya sebagai satu kementerian, sudah pasti tanggungjawab itu besar. Apatah lagi sudah diasingkan dengan komunikasi yang akan dipikul di bawah kementerian yang berbeza. Dengan kedudukan seperti ini, saya percaya usahanya adalah untuk membolehkan mereka saling lengkap melengkapi. Barangkali akan ada koordinasinya, itu perlu supaya menzahirkan perubahan dan pembaruan. Yang penting adalah hasil akhir, output ataupun pencapaian itu agak memberangsangkan dan jika dapat dilakukan secara berterusan, ia juga menampakkan usaha Malaysia di dalam pemetaan di peringkat global seiring dengan kedudukan negara-negara maju. Kita mahukan negara ini dianggap sebagai negara kelas pertama dengan fasiliti kemudahan prasarana yang seiring dengan negara maju, dihuni oleh masyarakat kelas 1. Masyarakat kelas 1 yang ada ilmu, kemahiran, kebolehan tetapi diselaputi dengan usaha secara berterusan, melengkapi dengan nilai pembelajaran, pengajaran, pendigitalan, iaitu sesuatu yang bersesuaian dengan kedudukan terkini. Baik Prof, dua portfolio penting, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan juga menyaksikan Menteri baharu. Bagaimana Prof melihat percaturan Perdana Menteri memantapkan kedua-dua kementerian ini? Kalau kita perhatikan, Kementerian Kesihatan melihat kehadiran Dr. Zulkifli Ahmad dan saya percaya beliau dibawa semula untuk membolehkan beliau menyelesaikan apa saja misi agenda yang tidak dapat diselesaikan ketika beliau digugurkan dahulu. Dan dalam konteks ini mungkin pengalaman, kepakaran, ketokohan beliau itu mampu untuk meningkatkan imej Kementerian Kesihatan. Apatah lagi kesihatan menjadi salah satu sektor penting dalam kedudukan semasa dengan berlakunya ledakan ke atas COVID-19 sekali lagi. Begitu juga dengan perubahan yang berlaku di Kementerian Pengajian Tinggi dengan kehadiran Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menggantikan Datuk Seri Khalid Nordin. Itu tidak bermakna Datuk Seri Khalid Nordin tidak membawa perubahan, tetapi dalam usaha untuk merealisasikan latar belakang ada Datuk Seri Zamri Kadir yang pernah juga menjadi pengajar dulu di Universiti Islam Antarabangsa, barangkali kini hadir sebagai peneraju kementerian itu boleh memberikan maksud dan makna kepada pengalaman beliau untuk memenuhi apa yang telah diusahakan oleh Datuk Seri Khalid Nordin dalam memanusiakan universiti berdasarkan kepada acuan sendiri. Kini peranan itu bakal diambil alih oleh Datuk Seri Zamri Kadir yang saya percaya masing-masing ada kelebihan, keupayaan untuk berhadapan dengan persaingan pendidikan. Kesihatan, pendidikan merupakan dua-dua sektor penting. Kementerian ini akan bakal menerajui beberapa perubahan pembaruan yang sedang berlaku dan barangkali kehadiran mereka itu adalah bertujuan untuk membolehkan pengalaman diguna pakai dan juga usaha secara berterusan akan dapat melengkapkan kedudukan kerangka misi Malaysia Madani Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Baik, pada pandangan Prof, perlu atau tidak KPI untuk Kabinet baru? Saya melihat bahawa KPI itu penting. Bila kita katakan perlu ada indeks pengukur utama, kita boleh pecahkan dua. Di peringkat makro, barangkali ianya perlu dikaitkan dengan beberapa sektor yang penting, termasuk bila kita menangani isu kos sara hidup, isu pendidikan, isu agama, ras etnik, isu keluarga, isu integriti. Ia memerlukan KPI di peringkat makro, walaupun ianya mungkin dilengkapi dengan KPI di peringkat mikro yang kerap diperkatakan oleh peranan wakil rakyat dengan masyarakat, iaitu apa yang saya namakan sebagai KBSM, iaitu perlu hadir kepada perkahwinan, K, B bersalin, S sakit dan kepada rumah orang meninggal, KBSM. Tetapi yang penting di peringkat makro, KPI yang perlu dijadikan sesuatu yang boleh diukur adalah berdasarkan perancangan di peringkat instan, segera,
jangka pendek, sederhana dan panjang, supaya kesemua itu akan boleh menampakkan sesuatu yang saya rasakan akan dinilai, diteliti, dicerna dan juga dihadam oleh masyarakat. Yang penting adalah cabaran paling besar ke atas pembentukan kabinet ini adalah visibility, keternampakan. Kedua adalah komunikasi dan ketiga pemasaran, penjenamaan Malaysia Madani itu jika dapat diperluaskan, itu sendiri boleh menjadi KPI kepada usaha dalam melengkapkan pasukan yang telah pun ditubuhkan sebagai pasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga mereka ini juga bakal menjadi jurucakap kepada agenda, misi, wawasan, gagasan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi KPI itu penting supaya ia boleh diukur, dan barangkali ada yang tidak boleh diukur, tapi akhirnya inilah akan perlu diguna pakai untuk menzahirkan kepercayaan dan keyakinan kepada kerajaan hari ini. Baik, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami berkongsi pandangan mengenai perubahan lanskap politik di Malaysia di Buletin Purnama untuk malam ini.